Soal wang tidak akan terlepas untuk membawakan isu ini berikutan dengan kemaskininya situasi terkini berkaitan dengan keadaan ekonomi dan beberapa faktor yang lain terhadap pendapatan bulanan. Pastinya ini adalah antara isu yang untuk mengelaskan sama ada diri anda tertakluk di bawah kategori yang mana, terutama sekali bagi mendapatkan bantuan dan subsidi berpatutan mengikut pada kategori yang tertentu. Itu sebabnya mungkin perlu ada takrifan baharu berkaitan dengan kategori-kategori pendapatan tersebut supaya dapat diagihkan sama rata mengikut kepada keperluan. Untuk itu pastinya kita ingin mengetahui daripada Datuk Dr. Madeline Berma, penganalisis ekonomi yang hanya berkesempatan kita bawakan secara maya. Hello Doktor. Hello, selamat pagi. Okey, selamat pagi Datuk. Selamat Hari Kebangsaan Datuk kita nak ucapkan. Terima kasih banyak-banyak sudi bersama dengan kami. Datuk Doktor, pastinya khususnya kita nak bawakan perkongsian ini adalah untuk memberikan pencerahan kepada mereka di luar sana untuk mengetahui kategori yang mana berikutan dengan B40, M40 ataupun T20 yang telah pun dikongsikan dari awal siaran tadi. Tapi mungkin secara mukadimah ataupun pengenalan awalnya, apakah takrifan terkini bagi pengkelasan B40, M40 dan T20 yang perlu kami fahami? Okey, terima kasih kerana menjemput saya ya berkongsi pandangan sedikitlah berkaitan dengan angka yang begitu sering digunakan dan kita sering mendengar pihak ataupun para politician kita ataupun penggubal dasar menggunakan pengkelasan ini. Jadi ini adalah yang kita gelar dalam ekonomi digelarkan sebagai pengkelasan pendapatan ya, income class ya. So kalau kita lihat di situ ada orang tanya B40 tu apa dia, tadi ada disebut B40, M40 dan T20. Okay. Jadi kalau kita lihat dalam satu negara itu ada 100 orang lah ya, 100,000 manusia. Jadi B40 tu ialah 40% yang terbawah. Yeah, dari bottom segi pendapatan. 40. Yes, bottom 40. Itu yang dipanggil B tu. Sebab ada yang tanya B tu apa dia? M pula ialah middle. Middle 40. Yeah. Dan T ialah 20%. Yeah. T the top 20%. Okay. So ramai yang kata boleh tak saya pindah mana-mana. Itu saya rasa itu bukan tanggungjawab kita untuk menentukan kita dipindah atau tidak. Sebab ada yang kata saya nak masuk dalam bila dia nak minta bantuan dia nak masuk dalam B40 dia kata. Tapi bila dia nak memohon pinjaman bank dia nak masuk dalam T20. Dia tak macam tu. Dia berdasarkan pendapatan isi rumah. Pendapatan selalunya pendapatan isi rumah. So isi rumah kita Malaysia kalau umumnya ya 5 orang. So jadi maknanya kalau disebut tadi hard limit ya tadi pendapatan itu, maka itulah dia untuk pendapatan isi rumah, bukan untuk gaji individu. Alright. Okey, itu secara awalnya kita tahu apakah yang dimaksudkan dengan pengkelasan yang dikongsikan tadi. Saya menarik bila dikongsikan oleh Datuk Doktor tadi, kalau nak dapatkan bantuan ataupun subsidi, terus saja nak pergi ke B40. Kalau nak dapatkan pinjaman, kita sibuk nak menjadi T20. Okey, apa yang kita perlu fahami di sini, kalau nak diikutkan dengan statistiknya pada tahun 2016 sehingga 2022, 2 kali kerajaan telah pun mengemaskini pengkelasan tersebut. Apakah panduan yang diikut supaya boleh menjadi faktor berubahnya pengkelasan B40, M40 dan T20 ini, Datuk Doktor? Okey, dia ada 2 perkara di sini yang sering kita lihat yang mudah lah. Yang pertama ialah dari segi pendapatan purata. Dan satu lagi ialah kita lihat penduduk Malaysia yang kalau penduduk tu dah bertambah jadi bergeraklah dia punya tu kan. Sebab dia berdasarkan peratusan 40%. Jadi maknanya kalau nak menghapuskan kalau selagi ada istilah B40 tu maka pasti akan adalah manusia yang dalam kategori B40 ni. Jadi yang pertama ialah pendapatan dan yang satu tadi mengikut situasi yang dirasakan perlu. Tapi biasanya ialah berdasarkan pendapatan. Ya. Okey. Ada juga 10 subkategori di bawah setiap pengkelasan ya. Kalau kita perhatikan B40 ada B1 hingga B4, begitu juga dengan M40 ada M1 hingga M4, T20 ada 2 subkategori. Apakah yang dimaksudkan dengan kategori-kategori sub tersebut? Okey, pada asalnya dulu dia cuma ada 3 kategori. B40, M40 dengan T20. Okey. Lepas tu dia orang kata alamak macam mana nak buat ni lagi sebab
wujudnya perbezaan antara kalau you tengok B1 tu dua kalau tak silap saya pada asalnya dulu 2000 lebih ke bawah. Ini tahun 2023. Tapi sebelum itu kita lihat kategorinya sangat jauh. Cuba you lihat B1 dengan B4 tu. Kalau B1 tu jurangnya jauh. Ada yang kata, doktor boleh tak saya jadi B1, dia kata 0.05. Sebab pendapatan dia 1,200. Saya kata tak, dia B1 je. Dia tak ada B 0.5 pula. Jadi maknanya, kalau dulu dia cuma satu kategori je. So disebabkan untuk nak membantu sebab satu ialah sumber kerajaan adalah terhad. Sumber terhad. Jadi disebabkan nak memberi bantuan, daripada menabur aja bantuan begitu, maka perlu dikategorikan lagi. So itu yang mendapat banyak bukan banyak lah. Yang mendapat bantuan ialah sebenarnya B1 sampai B4. Jadi yang mengamuknya kalau you tengok M1 dengan B4 tu. Ya, betul. Perbezaannya RM1 saja. Betul. Itu yang kadang-kadang inilah dia, statistics don't lie, statisticians do. Kita menggunakan statistics tu, satu garis tu, yang hanya membezakan mereka hanyalah RM1. Dan itu based on income tau. Self-disclose. Kita yang melaporkan pendapatan kita. Jadi itu yang menjadi masalah dia sekarang. Ini yang kita kata, ada orang yang layak tapi tidak menerima, yang tak layak menerima sebab dia pandai melapor. Betul. Ini yang kerajaan sedang pening lah. Sedang pening nak memikirkan. Bagaimana nak mensesuaikan. Melihat kepada keadaan dan situasi ini, saya akui, saya terkesan juga sebagai golongan yang sebegini. Perbezaan hanyalah RM1 sahaja. Kalau nak difikirkan apa saja yang kita dapat menyimpan pun tidak kan dengan RM1 perbezaan. Tapi kita dah tak layak untuk mendapat segala bantuan ataupun subsidi yang diperolehi oleh golongan B40. Kira seolah-olah M1 ni memang nyawa-nyawa ikan. Cukup-cukup makan dengan apa yang kita ada. Kan? Jadi M1 dengan M2 kalau you tengok paling kesian. Paling kesian. Itu yang kita lihat semasa COVID dulu, B40 dapat bantuan. Tiba-tiba M aja habis. Dia orang itulah yang mereka mendesak supaya ada diberi bantuan, dan juga kita lihat selepas tu bajet memberi perhatian jugalah pada golongan M40 ni. Okey, tadi kita ada kongsikan berkaitan dengan B40 ni merupakan bottom 40. Maknanya yang paling kurang pendapatan dalam kalangan rakyat Malaysia 40%. Ada juga satu artikel yang diwujudkan, katanya cadangan untuk mengadakan B50. Maknanya bottom 50% itu, kita nampak 50% rakyat Malaysia ni mempunyai pendapatan yang sangat kurang melayakkan mereka untuk mendapat pinjaman dan juga subsidi. Bantuan dan juga subsidi. Pandangan Dato' Doktor sendiri bagaimana? Sebenarnya kalau kita lihat kerajaan sekarang sedang berusaha sebenarnya untuk mereklasifikasikan. Dah tak nak lagi satu klasifikasikan menggunakan dia panggil pendapatan boleh guna, disposable income. Sekarang dia menggunakan pendapatan gross income belum ditolak semua benda. So maknanya memang itu nombor satu. Yang kedua, dari segi pemikiran ilmunya, di dunia sekarang mereka dah do away tau. Sebab pandangan berkaitan dengan B40 ni, M40 ni, ini pengkelasan tahun 70-an, 80-an dulu. So apabila dunia pada ketika itu 40% negara di dunia ini yang miskin. Jadi negara maju nak memberi bantuan, so dia kata kita bagi je lah kepada negara yang diklasifikasikan B40 ni. Bagi ketika itu. So jadi sekarang ada timbul perdebatan di kalangan para intelektual yang mengatakan mungkin kita dah tak perlu lagi pengkelasan ini. Sebab sekarang kita dah berebut ni. Itu yang tadi saya kata. Semua tiba-tiba rakyat kita nak claim themselves. Bukannya kita sekadar RM1. Memang dia rasa tak adil bagi dia. Konsep keadilan yang sangat sukar untuk dicapai. Jadi inilah dia. Satu ialah kerajaan secara perlahan-lahan nak mengklasifikasikan menggunakan kelas pendapatan, menggunakan pendapatan boleh guna atau dipanggil disposable income. Dan yang satu lagi, besar kemungkinan dalam jangka masa panjang kerajaan mungkin pengkelasan ini. Maknanya beri je bantuan kepada mereka yang betul-betul memerlukan. Tak perlulah kisah dia tu M40 ke B40 ke T20 tu mungkin bantuan yang diperlukan dalam bentuk lain. Betul. Itu dia. Itu yang dipikirkan. Baik. Ya.
Dato' Doktor, untuk yang terakhir, apakah reaksi Ya. yang tepat sekali sebagai rakyat Malaysia untuk memahami setiap kategori ini bergantung kepada pendapatan mereka supaya mereka tahu di mana tempatnya untuk kita mungkin meminta bantuan, mendapatkan subsidi dan sebagainya. Sebab pengkelasan ini agak kritikal sekarang ni sampai ianya menjadi buah mulut pula kan. Jadi macam anda golongan ini supaya kita dapat reaksi yang tepat dan yang perlu diuruskan oleh rakyat Malaysia sendiri. Bagaimana Dato' Doktor? Okey, sebagai short term saja ya, short term. Saya rasa memang rakyat Malaysia perlu tahu. Saya ingat lagi masa saya buat posting ini dalam Facebook saya yang buat posting ni sebab saya ni seorang ahli ekonomi dulu, jadi saya things untuk tujuan pelajar saya. You cannot imagine the response that orang respond kepada posting saya. Sebab saya ambil data ini daripada Dawson. Jadi yang pertama sekali in the short term, cuba tahu di mana kedudukan anda supaya yang layak diterima tu apa dia, sebab kita yang tadi disebut bantuan dan juga subsidi. Tetapi dalam jangka masa panjang, be prepared lah yang kita akan do away dah, tak ada lagi lah kelas-kelas ini dalam masa hadapan. Baik. Terima kasih banyak, cukup ringkas dan padat. Sebenarnya ini antara yang begitu manfaat sekali untuk kita fahami betul-betul kan Dato' Doktor. Dr. Madeline Burma, penganalisis ekonomi yang tidak jemu untuk menerima jemputan kami ke sini MHI. Terima kasih Dato' Doktor. Salam Hari Kebangsaan untuk Dato' Doktor. Terima kasih. Selamat Hari Kebangsaan juga. Okey.